Betul kata Huda tu. Cuba tengok kat toilet. Kau ada kat toilet ke? Okay, anak-anak, so saya dah mula start recording. Kita cuba secepat yang mungkin lah. Okay Nazira, boleh-boleh nanti masuklah balik nak pergi toilet ni. Okay, alright. Okay, sekarang ni saya nak present. Sekejap ya. Balkis boleh buat satu apa ni? Inovasi tu Balkis. Buat sensor tu. Kau senang tu. Okay. Alright anak-anak. Hari ni kita masih lagi dalam 7.1 iaitu pembentukan image oleh Kanta dan kita berada pada bahagian 2. Sebelum kita proceed, okay. Sekejap Dia lag pula. Oh, okay. Sekejap. Okay, sekejap. Sebab kita nak buat sedikit ulang kaji lah. Okay. Sekarang ni kita nak buat ulang kaji. Pertama, kita dah belajar lah beberapa istilah semasa PDPI lepas iaitu yang pertama ni kanta cembung dan sebelah kanan kanta apa? Sebelah kanan. Cekung. Kanta cekung. Yes, kanta cekung. Alright. Seterusnya, kita nak tengok yang huruf O ni. Yang huruf O ni. So, apa dia O tu? Optik. Titik optik. Titik optik ke pusat optik? Pusat. Dia confident je jawab kan. Pusat optik. Okey, seterusnya. Kita tengok pula. Okey, ni paksi utama yang merentasi pusat optik tu. Sama je kat dua-dua kanta. Okey, kemudian yang berserencang lah 90 darjah dengan paksi utama kita panggil sebagai paksi kanta. Okey. Right, saya punya paparan tu agak slow kan. Ni paksi kanta. Kemudian, okay, sama je kanta cekung dan kanta cembung. Okay, seterusnya kita tengok F. Okay, Balkis, apa tu F tu? Titik fokus lah. Titik fokus. Sama tak titik fokus kiri dengan kanan? Sama tak jarak dia? Sama, betul. So, titik fokus samanya jarak dia kiri dan kanan. Okay. Sama jugalah dengan kanta cekung pun sama. Okay. Lepas tu, sekarang ni kita nak tengok 2F pula. Dina, 2F tu apa? Dia punya ni. Punya apa? Dia ni sebab dah hilang. Dia punya panjang ke? Panjang apa? Panjang tu kan panjang. Dia punya objek. Macam mana nak cakap? Tadi Balkis kata F tadi apa? F tu titik fokus. So kalau 2 kali F? 2 kali titik fokus. Kalau F tu 5 jarak kosong ke O ke F tu 5 cm, 2F berapa pula? 10. 10, bagus. Sama juga kiri dan kanan. Thank you Dina. Okay, sama jugalah. 2F kiri dan kanan. Okay, itu yang kita belajar minggu lepas Itu yang kita belajar minggu lepas lah. Okay, ada juga kita belajar tentang F kecil. So, F kecil ni, Balkis, apa tu F kecil ni Balkis? Panjang fokus. Panjang fokus. Panjang fokus tu jarak daripada mana ke mana Balkis? Jarak dari titik fokus ke pusat optik. Pandai, bagus. Tahniah. Okey, tepat jawapan Balkis. Kemudian kita tengok juga objek. Cuba tengok objek dalam gambar Raja Sina ni kita lukis dengan anak panah tegak ke atas. Mesti ada kepala anak panah juga. Okey, begitu jugalah kiri dan kanan sama je. Kata cembung, kata cekung sama je objeknya mesti lukis kiri dan kanan. Okey, kemudian kita belajar tentang satu lagi. U. U kecil. Nazira. Nazira ada? Nazira terleft. Nazira mesti dah terleft ni. Yati. Saya nampak Yati in dah ni. Yati?
Anak-anak dengar tak? Dengar. Dengar. Dengar kan? Tak apalah Sarah? Saya Sarah, you tu apa Sarah? jarak antara objek dengan pusat optik. Yes, good. Jarak antara objek dengan pusat optik. Jarak ni ukur pakai pembaris. Alright. Barulah kita tahu berapa sentimeter kan. Okay, kemudian kita ada pembentukan image. So hari ni sebenarnya kita nak belajar gambar Raja Sina yang boleh membentuk image. Okay, so ada kanta cembung ada image, kanta cekung pun ada image-nya. Dan kita ada huruf V. Okay, saya nak tanya pada Anis Sofia. Yuza, V tu apa Anis? jarak image Mhm. ke pusat optik. Bagus Anis, tepat jarak imej ke pusat optik. Tahniah. Okey, semua bagus, semua pandai. So hari ni, sekarang ni kita nak bincang sikit soalan dan jawapan latihan kita hari tu. Macam biasa anak-anak keluarkan pen merah. Okey, kita tandakan jawapan. Okey, sekarang ni untuk nombor 1, saya persilakan Naili. Silakan Naili. Bacakan soalan. Naili ada? Naili masuk tadi. Naili ada? Naili tak ada. Naili dah tak ada. Kesiannya Naili. Aina? Aina. Aina dah angkat tangan dah. Okay, Aina. Nombor 1. Nombor satu. Namakan jenis kanta di dalam mata manusia, kanta cembung. Ya, betul. Dalam mata manusia ada kanta cembung. Tandakan right dengan pen merah. Kanta cembung. Kalau kanta cekung, nak bayangkan kita pejam mata, kita terasa macam ada benda apa, sebab dia kan tebal kat luar kan. Bayangkan macam benda tajam je kat kelopak mata. Okey, seterusnya 2A1. 2A1, 2A2 lah sekaligus lah. Senang. Siapa nak? Siapa angkat tangan tadi Saya nampak 2 orang. Siapakah itu? Balkes. Okey. 2A2. Silakan Balkes. Raja 1 menunjukkan 2 jenis kanta. Namakan jenis kanta yang berikut: kanta X, kanta cekung; kanta Y, kanta cembung. Kanta S, kanta cekung; kanta Y, kanta cembung. Betul. Tandakan right. Okey, 2B1. Balkis. 2B1 Balkis. Kanta yang manakah berfungsi sebagai kanta pencapah? Kanta X. Bagus, kanta X. Okey, anak-anak, bila anak-anak dapat soalan macam ni kan, dia bagi kanta X, kanta Y. Okey, dia kata kanta mana yang berfungsi sebagai kanta pencapah, anak-anak ambil balik huruf tu, X ke Y tu. So, ambil lah. So, sekarang ni, untuk kanta pencapah, betul jawapan dia adalah kanta X. Okey, Hanis, saya nampak Hanis angkat tangan juga tadi. Berikan jawapan untuk B2, Hanis. Raza, Saya dekat dengan kereta lah. Ingat kau angkat tangan tadi. Raza, Ya, Balkis. kalau buat kanta cekung tu salah Tak salah, betul je. Dapat juga jawapan. Dapat juga markah. Betul je Balkis. Okey, Hanis duduk dalam kereta. Agaknya tertekan tadi. So, saya nak Wisha lah, Wisha. Bantu Wisha. Tapi jawapan dia kan mana? Ma, apa tu? Boleh Wisha? Soalan mana tadi Zah? 2B2. Kanta yang mereka fungsi sebagai kanta penumpu, kanta Y. Kanta Y ataupun kanta cembung. Alright. Anak-anak lukis tak yang C tu, titik fokus bagi X dengan Y pada dengan huruf F. Okay. So kalau kanta pencapah, kat mana kita nak tandakan huruf F dia? Siapa saya minta tolong? Saidah? Saidah? dekat kanta pencapah. Dekat sebelum kanta tu. Dekat apa? Paksi utama dia tu.
Dekat yang tempat bertumpunya garisan bertitik-titik tu kan? Betul tak? Tulis kat situ titik fokus, koma F besar. Titik fokus, koma F besar. Sama juga untuk kanta cembung. Kanta cembung selepas kanta, tulis titik fokus, koma F besar. Tempat yang bertumpu tu. Okey, tempat yang garisan sinar bertumpu tu F besar. Okey, done. Siap. Yang lepas, macam biasa, Sarah selalu ingatkan saya, tulislah dekat bawah, apa tu? Bawah yang latihan anak-anak tu telah dibincangkan pada hari ni berapa bulan? 29. 29. Telah dibincangkan pada 29 Jun 2021. Alright. Okay, sekarang ni tutup buku latihan tu, dan keluarkan buku teks. Okay, keluarkan buku teks, kita nak tengok panduan. Okay, bagaimana kita nak melukis gambar Raja Sina pada kanta cembung dan kanta cekung. Okay, tengok pelan-pelan lah. Kalau tak faham, terus tanya. Alright. So, ini kanta cembung. Yang paling penting, anak-anak tengok kat mana objek dia berada. Okey, di mana objek berada? Sebab soalan selalu keluarlah tanya objek berada di mana. Macam sekarang ni, objek berada lebih daripada F. Maksudnya antara F dan 2F. Kedudukan sekarang ni lah. Okey, so macam mana nak lukis? Okey, anak-anak akan nampak nombor 1, 2, 3 tu menunjukkan step 1, step 2, step 3 lah. Nombor 1, 2, 3 tak wajib tulis. Tidak wajib tulis. Yang wajib lukis dan tulis adalah dia punya garisan sinar. Dan garisan sinar mesti ada kepala anak panah. Okey. Dan lagi satu, ingat kanta cembung menumpukan sinar. Okey, dia nak tumpu macam mana dia masuk dekat titik fokus. Kita tengok satu-satu Alright. First, step 1. Garisan yang pertama. Apa kita nak buat? Nombor 1 ni tak wajib tulis tau. Okay, nombor 1 ni tak wajib tulis tapi dia nak tunjuk. Ni saya nak tunjuk je lah step 1 apa nak buat. So first kita buat satu garisan lurus. Garisan tersebut mestilah selari dengan paksi utama. Jangan sengit-bengit. Okay, untuk lukisan gambar Raja Sina, anak-anak kena guna pensil sangat tajam. Kalau pensil nip tu cantik lah. Pastikan pensil tu tajam. Kalau padam betul-betul. Sebab kita nak ukur image tu mesti tepat. Okey, daripada garisan tu straight sampai paksi kanta kan. Okey, daripada paksi kanta tu tarik masuk dalam titik fokus. Daripada paksi kanta tu tarik masuk dalam titik fokus. Anak-anak tengok kan, ada kepala anak panah sebelum dan selepas kanta. Kepala anak panah dekat garisan sinar tu lah. Okey, ini garisan yang pertama. Ini garisan pertama. Okey, kita tengok garisan kedua. Garisan kedua daripada kepala objek lalu dekat pusat optik tengah-tengah kanta. Straight sahaja sampai bersilang dengan garisan pertama. Okey. Alright, garisan kedua daripada kepala objek straight lalu dekat pusat optik sampai bersilang dengan garisan pertama. Tempat bersilang itulah terbentuknya image. Okay, tempat persilangan dua garis ni lah terbentuknya image. Dan mana kita nak tahu kepala image kat mana, tengok garisan kedua. Kepala image tu mesti ikut garisan kedua. So, image akan jadi macam ni. Kejap. So, image akan jadi macam ni. So, image sekarang, saya nak tanya, siapa saya nak tanya? Syafia. Syafia nak respon? Ada tak Syafia? Okay, Syafia. Apa pendapat Syafia? Apa beza objek dengan image? Apa yang Syafia nampak? Okay, saya bagi clue. Kedudukan image tu, kepala dia kat mana? Kalau objek, kepala macam mana? Kepala anak panah lah maksud saya. Syafia sengit.
Kepala sengit. Kalau objek, kepala ke? Saya tengok objek tu, kepala anak panah dia menunjukkan ke mana? Atas. Bawah. Ke atas ke bawah objek? Ke atas. Objek. Atas lah. Atas. Objek atas lah kan. Kalau image? Ada orang bisik Ke bawah Izzah. Ke bawah, betul. Okay, so kedudukan ni kita panggil image ni, janganlah kata image tu terbalik. Tapi kita kata image-nya songsang daripada objek. Objek tegak ke atas kan? Image tu kita tengok kepala dia kat bawah, ke bawah kan? Bukan kat bawah, kepala dia ke bawah. So image ni songsang daripada objek. Okay, alright Okay, ini yang pertama. Untuk image. Lupa nak cakap. Tulisan objek ni wajib tulis, tulisan image pun wajib tulis. Okay, dalam exam selalunya gambar Raja Sinar ni 2 markah tau. Okay, 2 markah kat mana? Markah pertama adalah garisan sinar ni. Betul tak lukisan dia? Nombor 1 dengan nombor 2. Betul tak anak-anak lukis? Tu nombor 1. Yang kedua image. Image ni betul tak anak-anak lukis? Pastikan touch paksi utama dan pastikan touch titik persilangan. Jangan biar dia tergantung, hanging. Tak ada image yang hanging Dia touch pada titik persilangan dan wajib ada perkataan image. Wajib ada perkataan image. Okey. Dan ya. Nak lukis semua benda ni, function dia nak cari image je. Ya, betul Dina. Betul. Oh. Sebenarnya semua lukisan raja ni kita nak cari image tu dan apa sifat image. Nanti saya ajar apa sifat image. Okay. So sekarang ni kita nak tengok objek duduk dekat mana. Dekat F ke, sebelum F ke, selepas F ke. Dan kita lukis gambar rajah tu, kita tengok image yang terbentuk tu. Image tu tegak ke songsang? Kalau tegak tu sama arah lah dengan objek. Maksudnya objek naik tegak ke atas kan? So image pun tegak ke atas. Kalau songsang dia terbaliklah ke bawah. Tapi jangan guna perkataan terbalik, guna perkataan songsang. Istilah yang betul lah. Okey, ni ditulis image nyata. Apa maksud image nyata? Image nyata adalah image tu kita tengok dekat skrin kita nampak. Kalau kanta pencapah, image tu kita tengok kat skrin kita tak nampak dengan jelas. Nanti kalau kita masuk makmal, saya akan bagi anak-anak try out guna kanta capah, kanta cekung dengan kanta cembung. Anak-anak akan nampak kanta cembung macam gambar raja ni boleh membentuk image dekat skrin tau. Tapi kalau kanta cekung tak boleh membentuk image dekat skrin. So yang boleh bentukkan image dekat skrin tu namanya image nyata. Okay, kalau tak boleh bentuk image dekat skrin namanya image maya. Okay, kita nak tengok macam mana nyata dengan maya ni. Okay, nak tengok bahagikan paksi kanta ni, tengok paksi kanta ni, dia ada sebelah kiri, dia ada sebelah kanan kan? Nampak kan? Kiri, kiri tahu kan tangan kiri kan? So di sebelah kiri yang sama arah dengan objek, sebelah kanan yang tak sama dengan objek. Nampak Okay. Ada yang dah terleft dah. Alah, saya risaulah anak-anak terleft. Okay. Kalau dia sebelah kanan, so image yang terbentuk adalah image nyata. Okay. Sebelah kanan semua tu image nyata. Alright. Kalau dia terbentuk sebelah kiri, sebentuk sebelah kiri, so image-nya adalah image maya. Macam saya kata tadi, buatlah sedikit catatan. Buat dekat buku nota, catatan. Image maya, image yang tak terbentuk dekat skrin. Image nyata, image yang terbentuk dekat skrin. Maya tak terbentuk, nyata terbentuk. Sekejap ni saya nak onkan switch. Bateri dah kong. Okay. Alright. Hanis boleh respon tak Hanis? Kan Hanis dalam kereta lagi? Oh, sonyak dah. Anak dengar tak suara saya? Ke saya cakap seorang-seorang? Dengar. Saya takut saya terputuskan anak tak ada. Faham tak macam mana kita nak tentukan image tu nyata ke maya?
Okey. Faham. Faham, Alhamdulillah. Okey, ingat saya pesanan penaja, bahagikan kanta ni kepada kiri dan kanan. Kalau imej, nanti kita tengoklah macam mana imej maya ni. Imej kalau terbentuk sebelah kiri, dia maya. Kalau imej terbentuk sebelah kanan, dia nyata. Dan anak-anak akan tengok kan, kalau imej maya, dia tegak. Kalau imej nyata, dia songsang. Macam sekarang ni, dia songsang. Okey, tak apa. Tak pelan-pelan kita belajar. Okay, now kita nak lukis gambar Raja Kanta Cekung. Yang cembung tadi okey tak? Dua step gambar Raja Sina dan image, lukisan image. Okey ke tak okey? Okey. Okey. Okay. Alhamdulillah. Okey, sekarang kalau semua okey, kalau tak okey bagi tahu tau. Dekat chat pun boleh. Kalau macam rasa macam susah nak on mic, dekat chat pun saya boleh nampak lah. Okey, sekarang ni kita nak lukis gambar Raja Sinar. Okey, gambar Raja Sinar. Macam tadi juga ada dua garisan sinar. Okey, nombor tak payah tulis tapi kena tahulah ada dua gambar Raja Sinar. Garisan sinar. Okey, dan tarik daripada kepala objek sampai paksi kanta. Okey, kepala objek sampai paksi kanta. Oh, dia terlindung tu. Okey, sampai paksi kanta. Patutnya betul-betul ngam kat paksi kanta. Sekarang ni kita nak capahkan sinar. Kita nak capahkan sinar. Kita tak boleh capah sesuka hati. Okey, tak boleh capah sesuka hati. So, kita nak capah dari mana? Kita kena capah daripada titik fokus. Okey, garisan daripada titik fokus tu kena titik. Sebab garisan tu tak nyata. Garisan yang nyata ialah garisan yang keluar. Garisan sinar yang keluar daripada paksi. Okey, sekarang ni kita tengok Kita tarik titik bertemu dekat garisan yang pertama sampai paksi kanta tadi. Lepas tu baru kita capahkan. Straight lah. Kenapa keluar tu baru garisan lurus? Sebab garisan ni nyata. Kita nampak. Cahaya dia nampak keluar. Tapi kenapa yang tarik daripada titik fokus tu titik. Sebab dia maya. Kita tak nampak pun. Kita assume. Kita anggarkan dia daripada titik fokus. Sebab tu dia titik. Ni garisan pertama. Okey. Kepala anak panah mesti ada sebelum dan selepas kanta. Okey. Alright. Sekarang ni kita nak buat garisan kedua. Nak buat garisan kedua sama macam kanta cembung. Tarik daripada kepala objek, lalu dekat pusat optik straight. Okey. Saya tunjukkan. Kepala objek. Okey. Kemudian lalu dekat pusat optik, lalu straight sahaja. Okey. Nampak kan? Straight sahaja. Okay, garisan ni buat straight. Alright, anak-anak nampak tak persilangannya dekat F tu, selepas F, titik garisan bersilang. Ingat macam cembung tadi, dekat tempat bersilang tu lah terbentuknya image. Tempat bersilang lah terbentuknya image. So, image ni macam mana? Kan saya kata tadi sebelah kiri maya. Sebelah kiri kanta dia maya. So, image ni image maya. Okay. Dan saya dah bagi tahu tadi, kepala image kat mana? Kepala image mesti ikut garisan nombor 2. So, kepala image ni tegaklah ke atas. Alright. Saya nak tanya. Siapa saya tak panggil? Huda. Saya belum panggil Huda rasanya. Huda? Ya. Huda nampak tak image tu garisan dia putus-putus kan? Nampak? Huda rasa kan? Kenapa dia lukis dengan garisan putus-putus? Sebab janganlah. Sebab dia image maya. Bagus, tahniah. Tepat. Wah, okey. Betul. Kalau image-nya image maya, kita lukis dengan garisan putus-putus. Kalau image dia image nyata, kita lukiskan dia dengan garisan terus. Okey, kenapa dia maya? Sebab dia terbentuk sebelah kiri. Sama arah dengan objek. Kenapa? Okey, yang tadi cembung tu nyata sebab bentuk sebelah kanan, bertentangan dengan objek. Pada skrin lah. Okey. Okey, kita tengok. So, kita nampak kat sini, kalau kanta cekung ni kan, kalau kanta cekung, image dia tegak ke atas. Maya. Maya. Dan size image tu,
Terlupa nak tulis perkataan image. Saiz image ni lebih kecil daripada objek. Kanta cekung ni. Okay. Sayangnya kita tak dapat nak main-main dengan kanta tu. Nanti tak apalah, mudah-mudahan fasa 2 dah sekolah boleh buka kan. Dan kita dapatlah masuk makmal. Okay. Nak tengok image Maya dia tegak ke atas. Image untuk kanta cekung ni tegak ke atas Maya dan saiznya lebih kecil dari objek. Okay, ini cara lukis dia. Okay, sekarang semua orang tengok buku teks muka surat 208. 208. Saya nak terangkan sekali lalu. Nah, Ya? kalau image Maya dia punya anak panah tu memang ke atas Betul. Sebenarnya image Maya dia punya, sekejap saya patah balik. Image Maya, betul Balkis, sebenarnya saya selalu bagi tips. Image ni dia ada kembar. Kalau Maya, kembar dia tegak, kepala ke atas lah. Kalau nyata, kembar dia songsang, kepala ke bawah. Ingat tu. Betul. Bagus, thank you Balkis ingatkan saya. Kembar, image Maya, kepala ke atas, dia tegak. Image nyata, kembar dia songsang, kepala dia ke bawah. Okay? Nanti kita tengok banyak-banyak anak-anak akan nampak betul lah kan, kita tengok kembar dia kan. Okey, sekarang semua orang tengok buku teks dan boleh tengok skrin juga muka surat 208. Anak-anak kenapa saya tak suruh lukis sekarang, sebab saya nak anak-anak faham betul-betul nanti baru lukis. Okay, alright. First kita tengok kedudukan objek. Objek ni berada lebih jauh daripada 2F. Jauh daripada 2F. Okay, so macam tadi, first step, garisan lurus sampai pusat paksi kanta. Keluar daripada paksi kanta lalu dekat titik fokus. Strap. Okay, straight lah. Saya punya tu dah terlindung sikit. Okay, lalu dekat titik fokus. Tu garisan pertama. Jangan lupa anak panah dekat dua-dua garisan. Okay, sebelum dan selepas lah. Okay, garisan kedua daripada kepala objek lalu pusat optik. Straight. Okay, daripada kesian Nazirah keluar masuk dia. Daripada kepala objek lalu dekat pusat optik. Okay, dah nampak tak garisan persilangan dekat mana? Dekat situlah terbentuknya image. Dan sebelah kanan dah tentulah image-nya nyata. Nampak tak? Image nyata kembar songsang. Kalau anak-anak tak faham, terus tanya tahu. Interrupt je macam Balkis. Okay. Ni image. Lupa nak tekankan sekali lagi, mesti ada perkataan image. Alright. Saya nak tanya Alia. Alia okey tak Alia? Line Alia. Alia tak ada. Saya. Okey Alia. Alia type je. Di mana kedudukan image Alia? Bila tanya kedudukan image tu, dia mesti refer F dengan 2F. So, apa yang kita boleh jawab dekat situ? Image tu kat mana? Type je Alia. Sekarang ni anak-anak boleh tengok kat chatting. Okay. Alia akan terangkan, tunjukkan image tu kita nak kata berada di mana. Kalau objek lebih jauh pada 2F. Kalau image, okay. Dapat tak Alia? Kesian pula Alia. Okey, ke saya nak minta bantuan. Siapa boleh bantu Alia? Sian Alia. Balkis dah angkat tangan. Okey Balkis, kat mana kedudukan image? Antara F dengan 2F. Ya betul, itulah jawapannya. Maksudnya bila tanya kedudukan objek ke, kedudukan image ke, kita refer F dengan 2F tu. Okay, so kalau kita tengok ni dia tengah-tengah kan. Bukan nak kata tengah pun kadang-kadang tak juga tau. Tapi dia duduk antara F dengan 2F. So image di antara F dengan 2F. Okay, sekarang ni kita nak tentukan 3 ciri image. Okay, kita nak tentukan 3 ciri image. Okay, siapa yang boleh bantu saya cakap secara langsung? Dia boleh tak dia? Ustazah, line Alia slow. Oh, sian Alia. Okay, Alia.
Dia boleh bantu tak dia? Ya, Ustazah. Okay, dia sekarang ni kita nak tentukan 3 ciri image tengok dekat image tu tau. Okay, first ciri yang pertama. Image ni nyata ke maya dia? Image nyata. Betul, sebab di sebelah kanan. Image ni tegak ke songsang? Songsang. Betul, sebab kepala anak panah tu ke bawah. Saiz image dia, apa pendapat dia? Saiz image dibandingkan dengan saiz objek? Size image dia dikecilkan. Dikecilkan ataupun lebih kecil dari objek. Okey, jap saya nak try lah buat yang video call kita punya ni. Kalau Alia boleh. Voice chat, continue. Sekejap Kalau dapat lah, saya try and error. Okay. Okay, siapa yang ada masalah, try accept. Kalau tak ada masalah, tak payah accept kan redundant. Okay. Tapi sekarang, macam mana saya nak share screen? Boleh kot share screen. Okay, rasanya anak-anak dah check ke voice, video chat ni dengan subjek yang lain? Dah. Dah okay tak? Okey. Alhamdulillah. Cuma satu kekurangan dia ialah kekurangannya adalah dia tak boleh save record dengan image kan? Dia dapat record voice je. Okay, sekejap. Anak-anak di voice chat pula. Di Telegram. Okay ke tak okay? Alia boleh masuk tak Alia? Dekat Telegram. Kejap. Try masuk. Alia dekat Telegram. Siapa yang ada masalah dekat Telegram? Nazira. Beberapa orang keluar masuk tadi. Nazira, Alia. Okay. Nampak tak paparan? Okay. Hello? Dina bercakap daripada Telegram kan? Ke saya kena tekan invite? Okay. Alright. Alia kat Telegram boleh respon tak? Dah dengar. Nazira pun tak apa. Keluar daripada GM, masuk dekat chat pula Telegram. Alia nampak tak saya punya screen? Oh lama. Harapnya nampak lah. Ustazah, dekat tu nampak lah. Apa dia? Nampak? Nampak. Alhamdulillah, syukur. So saya buat dua-dua, saya record dengan Telegram saya record, dengan Google Meet pun saya record. Okay. Mudah-mudahan benda ni yang terbaik kan. Okay, so saya proceed boleh? Boleh. Okay. Alright. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula yang kedua. Yang kedua, kedudukannya objek pada 2F. Ngam-ngam pada 2F. Objek dia ngam-ngam dekat 2F. Okay. Cara yang sama macam tadi. Tarik straight. Tarik straight. Sekejap. Saya rasa saya kena tengok paparan Telegram juga. Okay. Sekejap Oh, cuma dah jadi kecil dah pula paparan dekat Google Meet. Saya tahu dah macam mana. Tak apa, small matter. Cik. Okay. Alright. Okay, boleh mudah-mudahan okey lah. Okay, macam tadi juga, tarik straight dari garisan daripada kepala objek sampai paksi kanta. Daripada paksi kanta, masuk dekat F. Masuk dekat F. Okay, tarikkan straight.
Okay, tarikkan straight. Kemudian sama macam tadi, garisan yang kedua, kepala objek masuk dekat titik optik. Pusat optik, pusat optik. Okay, tarik pusat optik. Kemudian, kita nampak garisan persilangan tu kan? Kalau nak nampak, kalau objek berada di 2F, image mesti ngam dekat 2F juga. Image mesti ngam di 2F juga. Okay. So sekarang image macam saya sebut tadi, image di 2F. Okay, kita nak tengok ciri-ciri image. So saya nak panggil, kesian Alia. Saya nak panggil Aina. Aina okey tak? Aina pun tadi keluar masuk kat tadi. Aina? Aina ada? Aina tak ada. Okay, saya nak panggil Naili. Naili? Dah. Naili ada. Okay, Naili, sekarang kita nak tentukan 3 ciri image. Okay. Ciri pertama, nyata ke maya, Naili? Nyata. Betul. Tegak ke songsang? Songsang. Saiz image macam mana? Sama saiz. Bagus. Saiz image sama saiz. Kalau anak-anak ukur guna pembaris, anak-anak akan dapat sama saiz. Kat sinilah saya kata tadi kena guna pensel yang tajam betul-betul. Kalau tebal susah kita nak anggarkan kat mana image terbentuk. Okay, so tahniah Naili. Okay, betul jawapannya. Sama saiz dengan objek. Okay, next kita nak tengok objek ni terletak antara F dengan 2F. F dengan 2F. Saya rasa masuk yang ketiga ni anak-anak dah makin faham lah. Harapnya gitu. Kalau tak faham beritahu tau. Okey. Pertama, tarik daripada kepala objek sampai pusat kanta. Sorry, paksi kanta. Pusat kanta salah. Kepala objek sampai paksi kanta. Kedua, lalu dekat titik fokus. Sebab dia menumpu lalu kat titik fokus. Garisan kedua, tarik pada kepala objek lalu dekat pusat optik sampai bersilang. Yang ni kalau lukis kena tarik jauh-jauh sebab dia bersilang jauh sangat. Okay. So image lebih jauh daripada 2F. Kita tengok kan? Lebih jauh pada 2F. Okay, sekarang kita nak tengok sifat image. Sifat image yang terbentuk. Siapa angkat tangan? Sekejap. Ya, Balkis. Kalau objek tu makin dekat dengan kanta, image dia makin jauh Objek makin dekat juga Balkis, tengok juga. Kalau saya nak kata betul macam tu, nanti Balkis akan tengok image tu dekat F, dia tak dia tak makin jauh pun, dia jadi lain. Okay. Alright. So, siapa yang angkat tangan tadi? Balkis. Mengadalah Balkis ni. Okay, Balkis try. 3 sifat image. Nyata. Mhm. Songsang. Mhm. Image lebih besar. Dari? Titik 2F. Dari 2F apa pula? Image tu kita bandingkan dengan apa? Betul. Balkis ada jawab tu. Objek. So image lebih besar dari objek. Betul. Tahniah. Alright. Sekarang ni image dekat F. Ni special sikit. Kena faham betul-betul cara lukis tau. Okay. Siapa raise hand? Tak nampak. Huda. Okay. Huda. Okay, Huda. Next Huda pula. Bantu saya. Bukan Ustazah. Tekan. Kena Awak tanya. nak tanya. Ah. So saya tak faham lah macam mana nak tahu image tu besar ke kecil. Oh, senang je. Huda ukur objek berapa saiz, berapa cm, guna pembaris. Huda ukur pula image tu berapa cm. Kalau image tu kurang tinggi daripada objek, so dia lagi kecil. Kalau image tu lagi besar, lagi panjang pada objek, so tu image besar. Kalau image tu sama panjang dia, sama tinggi dia dengan objek, so dia sama saiz. Okey tak Huda? Faham tak? Faham? Alright. Nazira. Nazira boleh respon kat Telegram tak? Nazira? Okey tak dekat Telegram? Oh, iya ke? Tapi boleh agaklah saya cakap apa kan?
Okay, alright. Thank you dah atas pertanyaan. Okay, sekarang ni kita tengok pula macam mana kalau objek tu ngam-ngam dekat F titik fokus Okay, cara yang sama, tarik sampai paksi kanta, lalu dekat titik fokus, tarik straight. Garisan yang kedua, lalu dekat pusat optik, tarik straight, shrub. Cuba tengok. Adakah, saya nak tanya siapa ni? Okey, saya tanya soalan dulu. Adakah kalau kita sambung je garisan ni sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, boleh tak garisan ni bersilang? Soalan dia. Tak. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh, Dina? Sebab dia tak bersilang. Sebab tak bersilang? Oh, kenapa dia tak bersilang? Infinity. Sebab? Sebab garisan lurus kau. Ya, garisan lurus tu sebab garisannya adalah selari. Betul tak? Kalau kita tarik straight, Masya Allah, saya punya ni dah hibernate. Saya punya apa? Alamak. Zah, like ke? Kenapa dengan Zah ni? Sampai Zah. Ni jom pergi tu Jangan pergi tak boleh. Kalau saya memang semua orang. Kalau GM setengah je nampak. Menganga-nganga. Nampang lagi kau. Jom pergi tele. Ikut. Salah hatilah. Dina, spek jumpa kat Na. Entah, adik Dina yang jumpa. Aku cakap dia. Wi, kau nampak spek aku tak? Lepas tu kata, jap. Lepas tu dia datang, lepas tu dia bawa spek aku. Aku pun tak ingat mana aku letak, tapi tak tahu macam mana dia boleh tahu spek aku kat mana. Goblok. Anak-anak masih bersama dengan saya ke tak? Ada dah. Ada. Salah. Wah, sorry lah, saya punya komputer selip lah pula. Saya salah buka plug. Aduh, kelakar pun. Okey, kejap. Aduh. Itulah pasal ini namanya technical. Tapi sentiasa ada backup. InsyaAllah. Confident je. Sebentar Okay. Okay. Maksudnya saya kena buat share screen semula ke? Anak-anak nampak tak presenting? Tak. Tak Sekejap. Ya Allah. Pergilah toilet bangkit. Sementara tunggu saya ni lambatlah pula. Dia kena rejoin, patutlah. Sekejap, saya rejoin sekejap. Rejoin balik.
Okay. Dia ada je jadi macam ni kan. Sekejap, saya tengah share. Kenapa bergema? Ustazah buka mic. Ustazah tak buka mic, Ustazah. Dekat tele dengar suara Ustazah. Ya Allah, saya cakap seorang. Aduh, hai, sabar je lah. Okay, so sekarang ni kan, kita tarik garisan ni straight. Sekejap, dekat Telegram ni saya buka mic ke tak? Kelakar. Buka tak? Okay. Alright. Kita tarik garisan ni straight sampai bawah. Dia tak akan bersilang sebab dia selari. Sama juga kalau kita tarik kat belakang ni straight sampai atas, dia juga tak bersilang sebab dia selari. So kat sini image dia terbentuk, tapi kita katakan image ni terbentuk di infinity, tidak terjangkau. Okay, macam spotlight. Spotlight tu kita tengok ada cahaya sampai atas kan. Tapi dia tak membentuk image. Okay, so image ni terbentuk di infinity. Okay, so yang ni saya bantu sebab tak nampak image macam mana. So image di infinity, sifat dia adalah maya. Kita tak nampak, maya lah. Dan dia adalah tegak serta dibesarkan. So anak-anak kena hafal sikit kat sini sebab kita tak nampak image tu macam mana. Maya, tegak dan dibesarkan. Okay, ni special sikit lah. Okay, alright. Kemudian ni yang Balkis tanya tadi, lagi dekat dengan kanta adakah dia semakin jauh? Image tu semakin besar. Okey, sekarang kita tengok. Cara yang sama, tarikkan garisan tu straight sampai paksi kanta. Kemudian masuk dalam titik fokus. Lalu titik fokus. Garisan yang kedua, lalu pusat optik straight. Okey, kalau garisan ni kita sambung, dia tak akan bersilang. Sebab dia makin besar. Okey, tapi kalau kita sambung kat sebelah belakang, dia akan bersilang. Kita tengok Dan dia maya lah, kita tak nampak. Okey, so kita sambung garisan ni di bahagian belakang. Dua-dua garisan. Dan kita nampak dia bersilang. Bila dia bersilang, maksudnya image boleh terbentuk. Dan ingat saya kata tadi, garisan kedua menentukan kepala image kat mana. So sekarang ni kepala image dia dekat belakang ni tegak ke atas. Kenapa dia putus-putus? Ingat tadi, sebelah kiri image adalah maya. Okey. Sekarang ni siapa nak saya panggil? Siapa boleh jawab ni? Sifat-sifat image. Maya. Dina. Maya. Maya,
Lagi? Tegak. Tegak. Saiz dia Besar. lebih besar. Dia besar daripada objek. Okay. Alright. So Maya tegak dibesarkan. Dibesarkan atau lebih besar daripada objek? Balkis nak tanya ke? Tak. Buka apa? Google Meet ada. Telegram pun ada. Dua-dua saya buka. Dapat dekat Telegram nampak tak? Dekat Google Meet pun saya buka. So anak nak pilih salah satu yang mana mudah lah. Okay. Alright. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok kanta cekung. Ni special dah. Cekung. Kalau objek tu lebih jauh pada 2F, okay. Cara macam samalah. Kita tarik straight sampai paksi kanta. Kemudian sebab cekung ingat cekung capah. Cekung capah. Cekung capah. Ingat tahu? Okay, cekung capah. So kita kena capahkan sinar ni. Kita kena tarik daripada titik F. Okay, titik-titik-titik lepas tu garis terus. Keluar pada kanta garis terus. Okay, dah capah lah. Lepas tu garisan yang kedua masuk dekat pusat optik. Straight, sharp. Nampak tak ada garisan bersilang? So situlah image. Okay, Balkis. Try Balkis. Sifat image. Dia Maya. Dia punya tu tegak. Tegak, betul. Saiz? Image dia dikecilkan. Ya, image-nya lebih kecil daripada objek. Okay, so kalau kita tengok kedudukan image dia antara F dengan pusat optik, okay, dan saiz dia adalah dia punya bila soalan tanya apakah ciri-ciri image, ingat 3 perkara ni. Maya ke nyata? Okay, so dia maya lah. Okay, tegak ke songsang? So nampak dia tegak. Okay, macam mana saiz dia? Okay, saiz dia bandingkan dengan objek. 3 sifat ni kena ingat. Okay, salah kalau anak-anak jawab jawapan pertama nyata, jawapan kedua maya, dua-dua reject. Kena tolak markah terus. Okay, so pilih salah satu. Okay, sekarang ni kita tengok yang kedua. Objek ni berada di antara F dengan pusat optik. Okay, garisan pertama tarik straight. Songkang, songsang Sarah, bukan songkang. Apa pula polik songkang bunyi tu. Songsang. Okay, alright. Tarik straight. Okay, tarik straight sampai paksi kanta. Lepas tu capahkan dia daripada pusat optik. Capahkan dia daripada titik fokus. Capah daripada titik fokus. Okay, straight. Kemudian lalukan garisan kedua pada pusat optik. Maka kita nampaklah image yang terbentuk. Image dia di antara F dengan pusat optik. Okay. Sarah. Ya, Ustazah. Sifat image. Ciri-ciri image. Apa dia? Lengkap. Tegak. Maya, tegak, kecil. Tak. Apa tu? Kecil. Kecil daripada objek. Satu lagi? Maya ke nyata? Ya. Maya. Okey. Baik, terima kasih Sarah. Okey, sekarang ni kita tengok nota. Ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta cekung pada mana-mana jarak ialah tu je sifat dia. Maya, tegak, dikecilkan. Berada di antara objek dengan kanta cekung. Dia tak akan lebih daripada objek. Ini sifat khas dia bagi kanta cekung. Kanta cekung senang nak ingat. Sifat dia tak berubah-ubah, sifat image tu. Tapi kanta cembung tengok kedudukan objek. Okay. Sekejap. Habis. Habis. Okey, kita ada lagi setengah jam. Memang saya sparekan setengah jam untuk kita, saya nak anak-anak try lukis dalam design process skill. Sebab anak-anak kena cuba. Jangan tiru tau, tapi ikut cara macam tadi. Garisan pertama tarik straight. Sampai paksi kanta. Lepas tu garisan kedua lalu dekat pusat optik.
Pastikan ada kepala anak panah. Saya nak anak-anak cuba lukis sebab saya nak tengok anak-anak lukis betul ke tak. Pastikan jangan tirulah sebab kita nak try. Kalau anak-anak tiru, saya tak tahu betul ke tak. Kan? Anak-anak pun tak tahu anak-anak faham ke tak. So, cuba buat sendiri muka surat sains proses skill 94 dengan 95. 2 muka surat saja, setengah jam, sempat kot. Dah siap, snap, saya akan cuba marking. Sebelum besok lah. Hari ni lah saya akan try marking. Okay? Boleh? Alright. Dekat Saza ke dekat grup? Hantar PM kat saya lah, kat grup kan banyak sangat pula kan. PM saya je. Okay. Sekejap saya nak stop presenting. Kejap. Bukan kat sini. Ya. Ada soalan? Buat semua ke buat nombor 3 tu je? Buat nombor 3 dulu. No. Buat semua. Saza muka surat apa? 94 sampai 5. 2 muka surat